Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Baik, satu lagi yang akhir sekali malam ni, tak sempat dah. Masa pun dah 10.42 dah. Okey, jadi saya nak tutupkan dengan hadas. Apa dia hadas? Jadi hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadat tertentu seperti solat. Solat dia nak tawaf pun ada hadas. Tak boleh. Hadas tu adalah hadas besar ada kecil. Itu masuk hadas. Dari segi zahirnya masuk hadas tu. Kat situ ada apa? Adalah penyakit hadas zahir. Jadi nak bersih hadas zahir, kena taharah zahir. Ada buat macam mana? Adalah menyucikan dari kotoran hadas dan najis. Itu nak taharah zahir. Maka macam mana nak mengangkat? Nak mengangkatnya sama ada dengan berwuduk kalau dia tak ada hadas besar. Kalau dia ada hadas besar, kena mandi junub, nifas, haid dan sebagainya. Ataupun tak ada air, dia kena tayamum. Serta membersihkan najis di pakaian badan dan tempat solat dia. Itu dari segi mengangkat hadas. Tu kita sebut saja aku mengangkat hadas junub, hadas wuduk. Mengangkat hadas tu maknanya tadi kita tak ada wuduk, kita duduk dalam hadas. Hadas kecil dia panggil. Bila kita angkat tu, terangkatlah hadas tadi. Daripada tak boleh solat, kita boleh solat. Maka dengan ada hadas tu, dia adalah penghalang kepada kita untuk beribadat kepada Allah SWT. Maksudnya ibadat kita nak buat tadi tertahan dengan adanya hadas. Maka wajib kena angkat hadas dulu. Baru lepas kita tu untuk beribadat. Baik, kemudian yang batinnya macam mana yang semalam kita bincang? Yang batinnya pula, penyakit-penyakit hati, penyakit zulmah tadi. Yang semalam kita baca ayat Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijum minaz zulumati ilan nur. Allah wali. Allah tu penolong, wali tu penolong yang mengeluarkan manusia minaz zuluma daripada kegelapan zulma ilan nur kepada cahaya. Cahaya apa? Hidayah Allah, petunjuk Allah. Nak keluar ke situ tu Tuhan yang kuasa. Tapi kerja kita apa? Ngaji, beramal. Itu kerja kita. Maka hadas batinnya yang mana? Penyakit hati tu. Penyakit hati itulah hadas batin. Nak kena taharah batin. Taharah batin macam ni yang semalam kita bincang. Maksud dia taharah batin ni menyucikan. Mungkin istilah je. Sebab taharah tu maksud dia bersuci. Semalam kita dah bincang macam mana Rasulullah nak naik Mi'raj, ditaharah dulu, disuci dulu batin alaqah Nabi tu. Jadi adalah menyucikan jiwa daripada pelbagai macam kufur, maksiat, munafik, fasik, zalim. Nak kena keluar dulu penyakit tu. Sebab kalau nak balik ke Allah, kalau duduk dalam nafsu amarah, lawamah, mulimah tu, tak boleh pergi kepada Tuhan. Kena duduk tempat mutmainnah tu. Allah, susah sungguh. Memang susah. Bukan benda main-main hidup atas dunia ni. Sebab kan semalam saya dah cerita. Kita ni hidup sebab diuji ni. Kita ni diuji. Sedang diuji oleh Tuhan dekat muka bumi. Bukan Tuhan suruh berseronok kat sini. Sebab Allah kata aku dah siap dah kat kamu tu. Dunia ni, nikmat dunia hanya 1% je. Ada lagi 70% di akhirat besok untuk kamu semua. Tapi kita tak nampak. Sebab apa? Bila roh masuk dalam jasad tu, terlindung dengan jasad yang bangsa tanah hitam legam tu. Kita dah terlupa dah tempat kita asal. Padahal ketika kita dalam alam lahut tu, punya nikmat yang kita duduk kat sana. Seronok kita duduk kat sana. Kita kenal Tuhan. Tapi tiba kemari, masuk dalam rahim ibu je, jasad kita dah lupa terus Tuhan. Maka sebab tu atas kasih sayang Allah, Allah hantar Nabi. Datang peringat kat kita, suruh balik tempat asal kamu ni. Di sini bukan. Di sini bukan. Di sana tempat kamu. Sebab tu Nabi tak kerja dunia. Bukit-bukit dekat Mekah tu kata kat Nabi, wahai Muhammad, mu nak aku tukar aku jadi emas. Nabi kata, aku tak nak kamu. Aku dah ada Tuhanmu. Kita lain kalau bukit sebut lagu tu lah, tak usah bukit lah kan. Kalau KICC tu kata kita kan, bang, aku nak tukar jadi emas, kamu dah, berebut kita. Ini satu lagi penyakit. Maka nama dia hadas batin lah. Kita buat istilah tu sebenarnya istilah je. Tapi hakikatnya nak menceritakan tentang penyakit batin yang terperap dalam jiwa kita. So, jadi malam ni tadi kita mula daripada mazhab, saya cerita tadi pada mazhab sampai kepada tentang macam mana kita nak balik kepada Allah balik. Kita kena ikut mazhab mana. Kena ingat saya sebutkan tadi, saya ulang balik. Sebabkan kena mazhab supaya kita terlepas daripada zindik. Zindik ni sesat teruk habis sesat. Kita bukan tahu pun Quran tu, kita tak tahu macam mana.
Hadis pun kita tak tahu. Kita ikut semua ulama-ulama dulu yang catat balik. Rungkai balik bagi kat kita. Benda tak sibuk kat kita, tak payah. Ana, saya berapa ramai orang jumpa saya, Ustaz, ana tak ikut mazhab. Ana boleh ijtihad sendiri. Baru mengaji kat Jordan. Baru ambil master kat Jordan, balik declare lah. Dia jadi mujtahidin lah. Saya kata, Allah, na'udzubillah. Kenapa jadi macam ni? Kenapa tak ikut mazhab, Syekh? Tak payah anak tak perlu mazhab. Saya pun geleng kepala dah dengan kawan kita juga, bukan orang lain yang mengaji, yang hebat-hebat. Okey, tak apa. Jadi kita janganlah macam tu. Kita ikutlah mana satu yang mazhab yang kita dah pilih, kita ngaji elok-elok. Carilah tok guru. Saya ni bukan tok guru. Cari tok guru yang mana dekat-dekat, ustaz-ustaz yang boleh, yang arif, pergi cari. Kalau tak faham nanti PM saya macam mana nak buat. Masa bukan ada, kita ni masa ni singkat sangat-sangat. We are rushing out of time now. So jadi insya-Allah untuk yang malam ini itulah jadi yang tentang hadas tadi. Esok kita sambung lagi tentang hukum-hukum taharah pula, taharah zahir. Tak sempat sampai lagi. Tentang macam mana kita nak masuk tandas, nak berwuduk macam mana, nak bersih macam mana. Yang tu pun penting juga kita belajar. Baik, so ada satu lagi slot, insya-Allah lepas ni saya nak cerita sikit tentang kelebihan-kelebihan zikrullah. Baik, wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim.